Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih juga kepada soalan oleh Yang Berhormat Ulu Langat. Datuk Yang di-Pertua, saya memohon juga untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Kota Tinggi bertarikh 9 dan 15 Julai, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Kuala Kerau yang bertarikh 10, 11, 16 dan 18 Julai kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu berkaitan program perluasan liputan internet dan mengurangkan jurang digital bagi kawasan luar bandar. Suka saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia bukanlah satu-satunya agensi yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kadar celik IT di luar bandar. Ini kerana terdapat dua kementerian lain, iaitu Kementerian Pelajaran melalui pembelajaran di sekolah-sekolah dan juga Kementerian Luar Bandar iaitu melalui program Medan Infodesa. Secara tarifan mudah, celik IT, celik ataupun celik komputer boleh ditarifkan sebagai pengenalan kepada program asas iaitu Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer dengan izin Tuan Yang Pertua. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan melalui pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menyokong dengan melaksanakan pelbagai usaha bagi meningkatkan kadar celik komputer dengan penyediaan infrastruktur masyarakat di luar bandar. Usaha-usaha ini dijalankan dengan pemberi perkhidmatan yang dilantik melalui program pemberian perkhidmatan sejagat yang bermatlamat untuk merapatkan jurang digital di antara masyarakat bandar dan luar bandar. Di antara program-program yang telah dilaksanakan di bawah program Pelan Jalur Lebar Kebangsaan adalah pertamanya Pusat Internet Satu Malaysia, Kampung Wi-Fi, Perluasan Liputan Seluler Time 3 dan juga Netbook Satu Malaysia. Program-program sebegini dilaksanakan di kawasan sasaran yang terletak di pedalaman dan juga di luar bandar yang mana dibiayai sepenuhnya oleh dana PPS. Melalui program-program ini, terutamanya pengagihan Netbook Satu Malaysia membolehkan masyarakat di luar bandar memiliki netbook sendiri di mana kumpulan sasaran utama adalah para pelajar dan kumpulan berpendapatan rendah di mana sehingga kini sebanyak 1.68 juta komputer telah diperuntukkan ke seluruh negara. Manakala untuk jawapan kepada soalan kedua, Datuk Yang di-Pertua, pada masa kini komputer bukan saja merujuk kepada komputer peribadi tetapi ia juga merujuk kepada komputer riba dan juga tablet dengan izin. Sumber yang diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa pemilikan komputer peribadi di kawasan bandar ialah 25% daripada semua isi rumah di bandar berbanding dengan hanya 10.8% dari semua isi rumah di luar bandar. Manakala untuk pemilikan komputer riba di kawasan bandar ialah 52.3% dari semua isi rumah di bandar dan 30.6% dari semua isi rumah luar bandar. Dan untuk pemilikan tablet di bandar ialah 19.4% dan hanya 4.5% di luar bandar. Terima kasih Datuk Yang Ya, sila. Ulu Langat. Terima kasih Datuk Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang memberi makluman yang lengkap bagi saya. Walau bagaimanapun kemudahan komputer diberi kepada penduduk luar bandar, tapi yang menjadi masalahnya dari segi maintenance-nya dan dari segi latihannya yang tadi disebutkan ada 3 kementerian yang terlibat. Jadi saya nak minta penjelasan siapakah yang bertanggungjawab dari segi maintenance ataupun baik pulih dan juga latihan kepada masyarakat luar bandar. Selain daripada itu, saya juga dipahamkan Wi-Fi yang dipasang oleh kerajaan mempunyai liputan yang agak kecil. Jadi, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memberi peluang kepada masyarakat luar bandar untuk mendapat kemudahan internet bagi mendapat maklumat segera daripada kerajaan. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Langat. Yang pertamanya dari segi maintenance ataupun penyelenggaraan, setiap pemberi perkhidmatan yang dilantik di bawah program PPS yang saya maklumkan tadi tertakluk kepada terma
dan syarat di bawah penganugerahan kontrak mereka. Sekiranya sesuatu komputer ataupun netbook yang diagihkan, dia mendapat satu waranti selama setahun. Dan di bawah program kementerian ini melalui SKMM, sekiranya terdapat sesuatu kerosakan dan sebagainya, biasanya pihak sekolah akan menghubungi pihak pembekal yang dilantik untuk menangani isu masalah penyelenggaraan. Dan menurut rekod kita setakat ini memang tiada sebarang pembekal yang dikenakan sebarang tindakan kerana kita mendapat kerjasama yang rapat di antara pihak sekolah dan juga pihak penerima netbook tersebut. Untuk soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan Wi-Fi. Sebenarnya pihak kementerian telah melaksanakan lebih kurang dalam 4,000 kampung Wi-Fi ataupun kampung tanpa wayar di seluruh negara. Pengenalan kampung tanpa wayar ini adalah bagi membolehkan masyarakat di luar bandar, ada juga di bandar, untuk mendapatkan akses. Dan pihak kerajaan sedang merangka program yang secara besar-besaran selain daripada kampung tanpa wayar, iaitu di mana kita akan melaksanakan pusat jalur lebar komuniti di mana peluasannya adalah lebih jika dibandingkan dengan kampung tanpa wayar. Terima kasih. Ya, soalan lulangat ni tentang signal Wi-Fi yang sangat lemah. Jadi sebenarnya pihak kementerian bersama pihak Suruhanjaya telah mengambil tindakan dengan memanggil pihak pemberi perkhidmatan yang dilantik untuk menangani masalah tersebut. Dan dipahamkan setakat ini isu-isu yang telah ditimbulkan telah diambil tindakan. Ya, sila. Kuota tinggi, soalan serentak, sila. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya nak tanya, sebelum ni ada perluasan jalur lebar melalui Community Broadcast Center dengan izin ataupun penyiaran di kampung. Jadi apakah kementerian akan memperluaskan lagi sistem CBC ini dibandingkan dengan Wi-Fi? Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Tinggi. Sebenarnya pihak kementerian telah melaksanakan lebih kurang 335 pusat jalur lebar yang telah sekarang ni dilaksanakan dan disiapkan di seluruh negara. Sebenarnya perancangan pihak kementerian yang saya maklumkan tadi, kita telah memikira terdapat permintaan banyak daripada setiap kawasan yang terlibat. InsyaAllah kita akan menambah baikkan lagi dan menambahkan lagi bilangan pusat jalur lebar bagi kemudahan penduduk di luar bandar. Ya, terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Fakih, sahabat bernam. Sila. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Sahabat Bernam. Terlebih dahulu ingin saya maklumkan di sini secara umumnya, untuk seseorang itu nak keluar daripada status kebangkrapan itu terdapat 3 cara yang diperuntukkan di bawah Akta 360. Pertama itu pelepasan melalui perintah mahkamah di bawah Seksyen 33 Subseksyen 3. Kedua ialah pelepasan melalui sijil pelepasan oleh Ketua Pengarah Insolvensi di bawah Seksyen 33A. Dan ketiga ialah pembatalan melalui perintah mahkamah di bawah Seksyen 105. Mengenai peluang kedua untuk si bankrupt supaya keluar daripada kemelut kebangkrapan, Jabatan Insolvensi Malaysia telah mencadangkan pelepasan secara automatik kepada bankrupt selepas kes ditadbir bagi suatu tempoh masa tertentu ke dalam rang undang-undang kebangkrapan yang baru. Jadi perbandingan dan kajian telah dibuat berdasarkan pelaksanaan pelepasan secara automatik di negara-negara yang bersesuaian dengan keadaan semasa negara dan dapat diguna pakai supaya ia dapat mengimbangi kepentingan bankrupt dan peniutang. Itu dalam pelaksanaan, dalam perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara, dan kita sasarkan supaya ini dapat dimuktamadkan pada penghujung tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sahabat bernam. Terima kasih kepada Yang Bertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Bertua, masalah kebangkrapan ataupun muflis di kalangan rakyat negara ini
telah mendapat perhatian yang serius daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Malah ianya menjadi sebahagian ucapan ketiga persidangan UMNO pada 1 Disember 2012. Ini adalah disebabkan menurut Perdana Menteri, pertama, undang-undang kebankrapan sedia ada terlalu ketat, dan keduanya keperluan mencari jalan penyelesaian bagi melepaskan mana-mana individu yang dalam kebankrapan, khususnya golongan muda, dan kebankrapan kerana pinjaman sosial seperti pinjaman pelajaran. Ya, soalan. Dia, apakah langkah kerajaan untuk melindungi nasib mereka ini dan seterusnya untuk mengelakkan perkara ini daripada terus berulang di masa akan datang? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Menteri. Terima kasih di atas soalan tersebut. Memang ini yang Ketua, memang ini adalah satu usaha yang dihasilkan daripada inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan di bawah Akta Kebankrapan ini sebenarnya Yang Berhormat yang telah menanya soalan tadi, sebenarnya memang ada perlindungannya untuk membantu mereka yang telah menjadi yang dikatakan bankrupt disebabkan oleh menjadi penjamin sosial, di mana mereka membantu dalam pinjaman-pinjaman peribadi seperti beasiswa dan juga pinjaman lain yang tidak mempunyai berunsurkan keuntungan. Jadi memang ada perlindungannya di bawah Akta Kebankrapan 1967 di bawah Seksyen 53. Jadi tindakan kebankrapan tidak boleh diambil oleh pemiutang competition terhadap seorang penjamin sosial, melainkan dia telah membuktikan kepada mahkamah bahawa dia telah mengambil segala usaha untuk mendapatkan kembali hutangnya daripada peminjam utama. Jadi itu adalah bidang kuasa di bawah Jabatan Insolvensi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Permata Ampau. Terima kasih, Muhammad. Isu kemuflisan memang isu besar, dibangkitkan lama dengan ada respon dari Perdana Menteri tahun lalu. Tetapi sehingga kini belum ada tindakan sebab undang-undang yang ada, dan kebetulan saya juga arif tentang itu tidak memungkinkan mudah bagi si peminjam melepaskan daripada hutang walaupun ia setakat penjamin atau hutang kecil. Ratusan ribu terlibat yang Muhammad adalah di kalangan Bumiputera, dan hutang itu dianggap kecil, tetapi tidak mungkin untuk pihak bank melepaskan atau melupuskan, dan kita tidak cadangkan untuk melupuskan, tapi memberi ruang. Ada kuasa terbatas oleh beberapa agensi termasuk Menteri Kewangan, dan saya usulkan oleh demikian sebagai cadangan supaya langkah diambil segera bagi yang hutang kecil, kerana sistem ini memihak kepada bank dan tauke, dan bagi yang meminjam ini dibebankan dan tidak ada ruang sama sekali. Ribuan yang sekarang bekerja sebagai buruh kasar di Australia hanya untuk melepaskan daripada tanggungjawab ini. Jadi oleh demikian saya pohon penjelasan apakah tindakan segera tidak boleh diambil selain daripada melihat semula undang-undang yang saya kira sukar kerana pihak bank tidak mungkin bersetuju dengan mudah. Ya, terima kasih. Ya, Muhammad Menteri. Terima kasih Ketua, terima kasih Pematang Pau di atas soalan itu tadi. Di sini juga ingin saya jelaskan bahawa yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sama ada orang itu menjadi bankrupt atau tidak bukan Jabatan Insolvensi. Ini bukan soalan, tapi secara umum untuk makluman tambahan, yang mengambil tindakan bankrupt itu adalah si pemiutang termasuk bank itu sendiri. Jadi mengenai perkara di mana tindakan yang secepat yang boleh diambil, sebenarnya pertama memang telah dalam proses di mana seperti saya nyatakan tadi, sasarannya pada hujung tahun ini insya-Allah kita dapat membantu untuk mengeluarkan mereka yang dalam masalah, misalnya memberi peluang kedua kepada mereka. Selain daripada itu juga apa yang kita nak sasarkan di sini, terima kasih Pematang Pau di atas soalan tersebut, kerana ia memberi peluang kepada kita untuk mempromosi apa yang boleh dilakukan oleh Jabatan Insolvensi ini supaya mereka yang terbabit ini boleh datang kepada Jabatan Insolvensi supaya boleh berbincang cara mana boleh membantu mereka untuk meringankan. Sebenarnya masalah yang dihadapi sekarang inilah ramai yang tidak datang
untuk mengetahui sendiri cara mana boleh membantu mereka keluar daripada status ini. Jadi itulah apa ni boleh kita lakukan. Terima kasih beri peluang ini untuk mempromosikan JDI punya program. Terima kasih. Saya jemput Tuan Fong Kui Lun, Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya soalan 8. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, rangka kerja pengawal seliaan di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 APPW bertujuan untuk memastikan perkembangan industri perniagaan perkhidmatan wang, iaitu pengurup wang dan pengirim wang yang lebih moden dan tersusun, serta untuk memperkukuhkan keutuhan industri daripada digunakan sebagai saluran pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan aktiviti haram yang lain. Selaras dengan ini, langkah pelesenan semula telah diambil dan diselesaikan pada Disember 2012, di mana bilangan peserta industri yang dilesenkan semula telah berkurang daripada 839 pada Disember 2011 kepada hanya 514. Langkah ini adalah bagi memastikan hanya entiti yang dikawal dan diurus oleh pemegang lesen yang berintegriti serta yang berupaya dan komited untuk memenuhi keperluan pengawal seliaan layak menjalankan aktiviti perniagaan perkhidmatan wang. Peraturan-peraturan dan garis panduan juga telah dikeluarkan terutamanya untuk meningkatkan tahap pematuhan serta memperkukuhkan urus tadbir, sistem kawalan dan pengurusan risiko peserta industri. Ini adalah bagi memastikan pelaksanaan perniagaan perkhidmatan wang yang lebih profesional serta melindungi integriti industri daripada risiko jenayah keuangan dan kegiatan yang menyalahi undang-undang. Di bawah rangka kerja pengawal seliaan baharu ini, fleksibiliti yang sewajarnya juga diberi kepada peserta industri yang layak untuk menawarkan perkhidmatan pengiriman wang yang lebih mudah dan berkualiti kepada individu-individu serta perniagaan. Pertama, pengurup wang yang layak dibenar untuk menawarkan perkhidmatan pengiriman wang di bawah lesen perniagaan perkhidmatan wang atau menjadi ejen untuk memberi perkhidmatan pengiriman wang bagi tujuan meningkatkan saluran kiriman wang secara formal. Dan kedua, pengirim wang juga dibenar untuk membuka premis sementara di kawasan-kawasan tertentu seperti di kilang dan kawasan ladang bagi memberi perkhidmatan terutamanya untuk pekerja-pekerja asing yang berada di kawasan terpencil dan di luar bandar. Terima kasih. Ya, sila. Bukit Bintang, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. Menurut laporan Global Financial Integrity berpusat di Washington, Amerika Syarikat, Malaysia duduk tangga kedua dalam pengedar wang haram pada tahun 2010, iaitu China di tempat pertama melipat sebanyak ringgit Malaysia 1.28 trilion. Malaysia tempat kedua ialah melipat ringgit Malaysia 196.3 bilion. Keseluruhan dalam tahun 2001 hingga 2010 sebanyak 869 bilion wang haram telah diedarkan di Malaysia. Soalan saya ialah, apakah jenis kegunaan wang haram ini dan dari mana kuncinya? Dan mengapakah sistem pengkesan edaran wang haram di negara kita terlalu lemah sehingga penyangkap antarabangsa berjaya melepas halangan? Dan sejauh mana kerajaan telah mengkesan pengurup haram ini? Apakah pengurup wang berlesen terlibat atau apa bagaimana? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Kita telah pun meluluskan Akta AMLATFA, Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act, dengan izin Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Di dalamnya ada 288 kesalahan dalam 42 akta. Dan dia mengenai pengurup wang dan pengirim wang ini ialah satu daripada 288 kesalahan itu. Berarti Malaysia telah melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan
dan mengawal apa yang dituduh oleh Yang Berhormat tadi. Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 APPW ini adalah salah satu kaedahnya, dan angka yang disebut oleh Yang Berhormat tadi adalah daripada GFI itu terlebih anggar, dan kita telah menjawab dalam soalan yang lain tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Dan saya ingin maklumkan hasil daripada usaha Kementerian Keuangan, utama Bank Negara, 97 lesen perniagaan perkhidmatan wang telah dibatalkan oleh Bank Negara atas pelbagai kesalahan. 54 pemegang lesen melanggar peruntukan undang-undang dan kita compound. 5 buah syarikat telah didakwa dan 8 masih di bawah siasatan. Berarti perkara ini kita bukan biarkan, kita ambil tindakan. Ya. Jasin. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Kepada Menteri, pengurup wang ini adalah sebahagian daripada NBFI ataupun dengan izin Non-Banking Financial Institution. Jadi kita nak tahu berapa banyakkah semua NBFI ini relatif kepada institusi perbankan dan berapa nilaikah transaksi yang kita boleh anggarkan transaksi haram daripada kemasukan dan wang yang keluar negara. Yang keduanya, kita telah meluluskan pindaan pengurup wang ni pada tahun lepas. Jadi kita nak tahu setakat manakah keberkesanan pemantauan yang telah dijalankan oleh kerajaan bagi memastikan supaya pengurup wang ini semua transaksi yang dibuat bukan saja direkod, bahkan dalam pengetahuan kerajaan. Kerana kita tak mahu apa juga aktiviti-aktiviti wang haram ini yang ada mengancam kepada keselamatan negara. Terima kasih Tuan. Ya, terima kasih. Terima kasih Jasin. Misalnya daripada tempoh Jun 2012 hingga Mei 2013, kita telah merekodkan transaksi kirimanan luar berjumlah 357,014 transaksi bernilai 329 juta ringgit. Dan akibat daripada peraturan yang kita laksanakan ini, maka kita boleh mengurangkan aliran wang keluar tanpa rekod. Dari segi jumlah pengurup mata wang, pengurup wang, kita ada 478 lisens, pengirim wang 23 lisens, dan kita ada satu lagi kategori yang dipanggil sebagai currency wholesaler dengan izin, ataupun pemborong mata wang, ada 5 lisens menjadikan 514 lisens. Dan kita mengetatkan syarat-syaratnya, misalnya penghantaran wang individu kepada individu tidak lebih daripada RM50,000 Malaysia sehari. Perniagaan kepada perniagaan tidak boleh lebih daripada RM200,000 Malaysia sehari. Begitu juga perniagaan dan kepada individu juga tidak boleh lebih daripada RM200,000 sehari. Semuanya ini adalah untuk mengawal apa yang disebut sebagai pengubahan wang haram. Ya. Oleh kerana Datuk Heri Sam Agung Lawas tiada dalam Dewan, saya jemput Yang Berhormat Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dakwatnya kekal kalau tak dibasuh. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Ya, sila. Sila. Terima kasih. Ya. Datuk Sembilan Speaker. Terima kasih Muhammad Shah Alam. Kena jawab pantun. Tapi saya terus kepada jawapan kerana jimatkan masa. Lebih banyak soalan boleh ditanya nanti. Tuan Yang Ditua, hak pendidikan di Pagoh akan menjadi pusat pembangunan bercampur merangkumi kediaman, komersial dan pembangunan institusi yang akan mendatangkan manfaat dari segi ekonomi dan sebagainya. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Shah Alam, bagi peringkat permulaan pembinaan, hak pendidikan Pagoh untuk menjadikan hak pendidikan dijangka akan mengambil masa selama 3 tahun yang melibatkan Universiti Tun Hussein On, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Pusat Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia, Politeknik Pagoh, Kolej Matrikulasi, Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah. Hak pendidikan Pagoh ini dilaksanakan oleh Sime Darby Property Berhad SDPB melalui Special Purpose Vehicle SPV iaitu Sime Darby Property Selatan Sendirian Berhad. Projek ini akan dilaksanakan melalui kaedah inisiatif pembiayaan swasta
dan kos projek masih belum dimuktamadkan. Terima kasih. Ya. Salam. Baik, terima kasih. Saya difahamkan bahawa jumlah keluasan tanah yang terlibat dalam pembangunan ini adalah sebanyak 400 ekar. Dan sebelumnya ianya merupakan ladang kelapa sawit syarikat swasta. Saya ingin tahu pembiayaan secara swasta itu adakah ianya melibatkan sekali pengambilan tanah dan berapakah jumlah keseluruhan perbelanjaan dalam soal pengambilan tanah ini sahaja. Dan berhubung dengan itu juga, bagaimanakah perbelanjaan private funded initiative ini akan mendapat pulangan kepada syarikat yang telah melaksanakannya, iaitu yang SPV yang disebutkan tadi, iaitu Sime Darby Properties yang sudah pasti akan mengeluarkan belanja yang tinggi. Maka bagaimanakah perbelanjaan itu akan dapat pulangan daripada perbelanjaan itu? Ya, terima kasih. Sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Muhammad Syalam. Sebenarnya keluasannya 506 ekar. Dan kaedahnya seperti mana yang telah kita maklumkan tadi, dia menggunakan kaedah swasta PFI. Special Purpose Vehicle ini akan diberi hak untuk mereka bentuk kemudahan hak mengikut spesifikasi yang ditentukan oleh kerajaan. Membina dan juga menyiapkan kemudahan serta menyelenggara bangunan tersebut dengan pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat SPV. Apabila kemudahan tersebut siap dan tersedia digunakan, IPTA dan Politeknik akan menduduki bangunan tersebut dan mula membuat bayaran sewaan serta membayar caj penyelenggaraan berdasarkan petunjuk prestasi utama KPIs. Di akhir tempoh konsesi, semua kemudahan dan aset yang dibina oleh syarikat SPV akan dibina bilik kepada IPTA dan Politeknik tanpa sebarang kos. Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang dalam peringkat perolehan tapak. Dan perancangan projek akan dilaksanakan setelah perolehan tapak ini selesai. Kos sebenar projek hanya akan kita dapat tahu selepas segala urusan ini dapat diselesaikan. Terima kasih. Ya. Parit sulung sebelah je jangan paguh. Sidang. Ya. Bagi Parit sulung. Terima kasih Datuk Yang Di-Ketua. Parit sulung ni dia sempadan saja dengan Parlimen Paguh. Jadinya saya nak mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menyatakan bagaimanakah pembinaan hub pendidikan tinggi di Paguh ini dapat membantu untuk memajukan kawasan Parlimen Paguh dan sekitarnya termasuk Parlimen Parit Sulong, dan boleh ke juga berikan anggaran peluang pekerjaan yang akan wujud apabila projek ini selesai dan juga siap. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sudah. Terima kasih Hormat Parit Sulong. Hub pendidikan Paguh ini bukan saja akan membawa manfaat kepada kawasan Parlimen Paguh, malah ia juga akan membawa manfaat kawasan sekitarnya dari segi ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Apabila kita nyatakan terdapat 4 buah bidang pengajian tinggi, contohnya Universiti Teknologi Malaysia, Universiti International Islamic University, Politeknik Paguh, Universiti Tun Hussein Malaysia, bukan saja itu, pembangunan secara holistik, kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan rumah kedai, pembangunan ekonomi, industri. Peningkatan peluang pekerjaan ini akan memberi manfaat kepada semua penduduk-penduduk kawasan tersebut. Maka buat masa ini kita tidak dapat bagi secara terperinci jumlah mereka yang akan mendapat kemewahan atau kemudahan lebih baik. Tetapi kami sedar, kami benar-benar tahu bahawa masa depan hub pendidikan Paguh bukan saja akan memberi manfaat kepada mereka di Paguh, tapi kawasan sekitar di Paguh termasuk kawasan Parit Sulong. Terima kasih, Bob. Ya. Saya jemput Datuk Wira Osman bin Abdul Pendang. Itu betul soalan yang ke-11. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Tuan Ibu-Ketua. Terima kasih kepada ahli dari Pendang. Memang ini hal projek hospital Pendang. Memang kerajaan, Kementerian Kesihatan sedar bahawa ini hospital ini adalah keperluan adalah mendesak.
Dan kita akan bina segera dalam rancangan Malaysia ke-10 melalui kaedah PFI. Dan tanah pun dah sedia, dokumen tender hampir siap, dan hospital ni akan menggunakan 108 katil, iaitu ward lelaki 28 katil, ward wanita, ward perempuan 28 katil, ward bersalin 28 katil, ward kanak-kanak pediatrik 20 katil, dan ward kecemasan 4 katil, dan ia juga mempunyai dewan bedah 2 buah. Ya, Pendang. Terima kasih. Soalan tambahannya mudah. Pengambilan tanah itu telah dibuat sejak tahun 1980. Saya jadi ADO di Pendang. Jadi saya nak dapat penentuan khusus bilakah projek ini boleh dilaksanakan di Pendang. Itu saja. Ya, Terima kasih Ahli Pendang. Saya sebut tadi bahawa dokumen tender dah hampir siap, cuma menunggu keputusan soal investigation dan juga kajian tapak. Dan dijangka kita dapat masuk dalam masa setahun lagi, dan apabila dah masuk tapak, lebih kurang jangkaannya 30 bulan akan siap. Ya. Bintulu ni pasal Pendang ni. Ya, sila Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya sekarang di sini soalan tambahan, bukan hospital, klinik. Saya mau tanya, ini klinik Laban ini sudah 3 panggal. Kali-kali mesyuarat kita kata akan dilaksanakan. Akhir sekali saya dengar akan tender. Saya mau tanya soalan ini, Datuk Yang Di-Pertua. Macam mana nak tender? Tanah pun tak selesai. Macam mana nak tender? Saya tanya ini, apa masalah jadi kelewatan dilaksanakan klinik Laban ini? Saya harap jawab jangan dipertimbangkan, jangan dikaji. Ni, boleh jawapan bertulis ni. Ya, yang ni soalan spesifik, luar daripada soalan asal. Saya perlu notis dalam hal ini. Ya. Dan akan jawab secara lisan. Ya. Temeluh. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya berkait dengan isu ini kerana kita menyedari bahawa tahap kesihatan rakyat dalam negara kita semakin hari sangat memerlukan hospital. Bukan saja isu Pendang sebenarnya. Saya nak tanya pada pihak kementerian, berapakah sebenarnya masih lagi ada dalam daerah-daerah di seluruh negara kita hospital-hospital yang masih gagal untuk diselesaikan pembinaannya, yang belum siap, sehingga dia mengganggu dan juga memberi ancaman kepada kesihatan rakyat dalam negara kita. Terima kasih. Betul. Sebenarnya kita ada 141 buah hospital semuanya. Ada daerah yang belum lagi ada, seperti daerah yang tentu yang belum ada. Dalam hal ini saya perlu mendapatkan detail tentang nak jawab secara spesifik. Ya, terima kasih. Saya jemput Tuan Zairil Khair Johari, Bukit Bendera. Tuan Yang Di-Pertua, soalan saya soalan 12. Ya, sila. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Walaupun soalannya satu, tapi 5-6 fakta yang diminta, akan saya cuba jawab seberapa baik yang boleh. Ya. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM belum memulakan program Satu Pelajar Satu Device, dan mengikut perancangan KPM, program ini akan dilaksanakan pada tahun depan 2014. Manakala Chromebook merupakan peralatan komputer seumpama notebook tetapi menggunakan cloud computing dengan izin teknologi awan untuk beroperasi, iaitu dengan menggunakan Google Chrome OS. Untuk makluman, semua data pengguna disimpan di cloud dan Chromebook hanya merupakan device untuk mengakses akaun pengguna. Pengguna boleh menggunakan mana-mana Chromebook kerana maklumat dan data pengguna tidak disimpan dalam Chromebook tetapi di ruang penyimpanan di cloud. Kos bagi setiap unit Chromebook
ialah RM1,200 dengan 3 tahun tempoh jaminan, charging card, latihan guru dan akses percuma ke VLE. Jumlah makmal yang terlibat adalah sebanyak 2,839 makmal dengan jumlah Chromebook adalah sebanyak 116,399 unit melalui pembekal YTL-C Sendirian Berhad. Projek Chromebook ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula Jun 2013. Terima kasih, Yang Ketua. Ya, Bukit Bendera. Ya, soalan tambahan. Terima kasih, Menteri. Apakah asas yang telah mendorong keputusan kerajaan untuk membekalkan Chromebook pada semua pelajar dan sebab kita mengetahui walaupun niat mungkin baik, tapi adakah ia boleh dilaksanakan dengan efektif? Kerana dasar PPSMI sebagai contoh telah gagal akibat guru-guru yang tidak mahir ataupun kekurangan kemahiran dalam mengajar dalam bahasa Inggeris. Jadi, apakah jaminan kerajaan bahawa semua guru akan dilatih untuk menggunakan, mengendalikan dan mengajar dengan Chromebook dalam virtual learning environment yang telah YB Menteri menjelaskan tadi? Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kementerian akan terus menggunakan cara-cara pengajaran dan bantuan kepada guru-guru yang berkenaan. Saya pasti proses PBSMI ini tidak akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran bagaimana untuk menggunakan Chromebook ini. Dan kita telah, walaupun dimulakan pada Jun 2013, kita rasa pelancaran sepenuhnya akan tamat pada akhir tahun ini, mungkin dalam bulan 10, bulan 11. Kita pasti akan berjaya kerana sistem pengajarannya bukan begitu payah, tetapi kita telah mendapat perkhidmatan pakar-pakar untuk memberi maklumat dan pengajaran dan coaching dengan izin kepada guru-guru yang terlibat kerana ia menggunakan satu sistem yang baru. Dan kita percaya dengan kerjasama yang kita terima sebelum ini daripada warga pendidik, kita dapat melaksanakan program ini dengan jayanya. Terima kasih. Ya. Sedang ya. Tebrau. Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya sebenarnya sedang gunakan Chromebook bawa ke sini. Saya ada dua soalan. Yang pertama, yang Yes 4G yang dibekalkan itu mungkin berkesan di Kuala Lumpur. Tapi saya khawatir keberkesanannya di luar Kuala Lumpur. Yang kedua, saya sekarang di dalam Dewan memang susah gunakan Yes 4G. Saya cuba sambung dengan Wi-Fi Parlimen tapi tak berjaya. Apa sebabnya? Sekian. Ya. Atas mengapa ia tak dapat disambung di Parlimen, saya akan minta bahagian pentadbiran Parlimen untuk menguruskan keperluan tersebut. Dan di luar Kuala Lumpur saya akan semak dan akan maklum kepada Yang Berhormat mengapa ia berlaku. Tapi akses dalam Parlimen saya akan minta penjelasan daripada bahagian pentadbiran Parlimen. Dah boleh dah. Mengikut Menteri yang in charge Parlimen, Gubernur Parlimen. Okey, boleh. Tak apa, lepas ni jumpa Yang Berhormat Menteri. Ya. Saya jemput Tuan Haji Ahmad Nazlan bin Idris Jerantut. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 13. Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat. Masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian ini memang serius, dan dengan sebab itu kerajaan mengambil langkah untuk membenarkan pengambilan pekerja asing bagi membuat kerja-kerja di ladang-ladang dan juga di sektor pertanian. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia dan Pejabat Immigration membenarkan pengambilan untuk maksud ini. Walau bagaimanapun kita Kementerian memandang bahawa kita tidak boleh bergantung kepada pekerja asing buat selama-lamanya. Dengan sebab itu tindakan jangka panjang ialah untuk bukan sahaja menggalakkan pekerja-pekerja tempatan yang pada sekarang ini tidak begitu berminat untuk bekerja di ladang-ladang dan di sektor pertanian yang lain, tetapi juga mengambil langkah untuk menggunakan mesin
dan juga automation dalam sektor pertanian. Dan Kementerian Pertanian mempunyai begitu banyak sekali pusat-pusat latihan untuk melatih mereka menjadi pekerja-pekerja yang mahir dan menggunakan jentera dan juga alat-alat yang sesuai digunakan dalam aktiviti pertanian. Jadi kerana masa dah cukup, selalu nampak Dewan bagi saya last. This is second time. Last, not enough. Tolonglah bubuh hati sikit if you want me to answer completely. Okay, Datuk Setiausaha Parlimen, tolong ambil perhatian. Sekian, terima kasih. Ya. Baiklah Yang Berhormat, selesai pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Setiausaha. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan.